dalam pembelajaran bab 4, yaitu menilai sumber, keupayaan dan daya saing syarikat. Memberikan pemahaman tentang bagaimana sesebuah syarikat dapat mencapai prestasi yang baik atau bagaimana sesebuah syarikat dapat mencapai jualan pasaran dalam penjualan produk mereka. Strategi syarikat berfungsi berdasarkan perancangan yang telah diatur dengan betul dan syarikat dapat menentukan keutamaan sesebuah perniagaan yang dijalankan. Itu organisasi bekerjasama dalam mencapai matlamat dengan mengadakan perbincangan bersama. Dalam syarikat Bandelab, mereka memilih untuk menjual produk dari segi pakaian yang terpakai, tetapi mempunyai jenama yang kini menjadi pilihan ramai. Bandelab bukan saja menjual pakaian dari segi baju, seluar, tetapi juga menjual beg dan kasut. Dalam bab ini juga memberikan pemahaman dalam menilai kekuatan dan kelemahan untuk sebuah syarikat berdasarkan peluang pasaran dan ancaman luaran. Dengan kekuatan ini, sebuah syarikat mampu mendapatkan peluang pasaran yang baik. Kelemahan untuk sebuah syarikat pula dilihat berdasarkan kekurangan keupayaan. Keupayaan ini berdasarkan pemilihan lokasi yang kurang strategik. Kelemahan sebuah syarikat ini akan mendedahkan syarikat kepada ancaman luar seperti kekurangan pelanggan dan kemerosotan pendapatan jualan mereka. Dalam syarikat Bandelab, mereka mempunyai kekuatan dari segi menjual pakaian yang berjenama pada pelbagai negara. Bandelab juga mempunyai kekuatan dari segi memiliki lokasi yang strategi. Dalam bab ini juga memberikan pemahaman tentang sumber dan keupayaan sebuah syarikat. Sumber keupayaan syarikat ini akan menentukan daya saing berdasarkan kemampuan sebuah syarikat yang dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan dibantu dengan strategi yang telah dirancang. Dalam syarikat Bandelab, mereka menjalankan penjualan produk dari pelbagai negara, membuktikan syarikat ini mempunyai kemampuan dalam mencapai kejayaan pasaran. Sebagai contohnya, kini terlalu banyak syarikat kecil yang menjual pakaian terpakai, tetapi tidak begitu banyak yang memilih untuk menjual pakaian berjenama dari pelbagai negara karena memikirkan kos yang tinggi. Dalam bab ini juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana aktiviti rantai nilai mempengaruhi struktur kos syarikat dan cadangan nilai pelanggan. Rantai nilai ialah tanda kekuatan untuk sebuah syarikat yang membezakan antara syarikat dengan syarikat yang lain. Rantai nilai ialah harga dan kos yang disesuaikan dalam penjualan produk dan bersesuaian dengan pesaing syarikat lain. Cadangan nilai bermaksud sebuah syarikat meletakkan harga atau kos produk adalah kompetitif dan bersesuaian dengan kemampuan atau permintaan pelanggan. Syarikat Bandelab ini menawarkan harga yang sepatutnya, itu harga mampu milik. Seterusnya ialah bab 5 iaitu Evaluating a Company's External Environment. Apa yang boleh dikaitkan dengan syarikat Bandelab Outlet ialah kami menggunakan the components of a company microenvironment untuk menilai persekitaran luaran syarikat di Bandelab. Okey, terdapat 6 komponen microenvironment iaitu politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, persekitaran dan undang-undang dan peraturan. Bagi faktor pertama iaitu politik, Bandelab telah membawa masuk produk mereka dengan kerjasama daripada negara-negara luar seperti Korea, Jepun, Singapura dan Amerika Syarikat. Bandelab telah mendaftar di bawah Ordinan Perniagaan Profesional dan Perlesenan Perdagangan Kerajaan Negeri Sarawak. Namun, ia juga telah didaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM. Seterusnya, faktor kedua iaitu ekonomi. Bandelab telah memasarkan produk mereka dengan mendapatkan supplier daripada pelbagai negara dalam memberikan kepelbagaian dalam berfashion mengikut pasaran antarabangsa. Bandelab juga menyediakan harga yang istimewa pada pelanggan pada hari istimewa seperti hari peristiwa ataupun perayaan. Faktor ketiga ialah sosial budaya. Bandelab banyak memperkenalkan produk mereka dengan gaya fashion antarabangsa yang pelbagai dan pelbagai juga jenis pakaian yang ditawarkan oleh syarikat Bandelab. Budaya fashion seperti Korea dan Jepun seringkali mendapat sambutan yang tinggi oleh pelanggan. Faktor yang keempat iaitu teknologi. Syarikat Bandelab juga telah menggunakan platform media sosial sebagai salah satu teknologi dalam memperkenalkan produk mereka seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Syarikat ini juga bukan sahaja memasarkan produk mereka di kedai tetapi di laman sosial juga. Faktor yang terakhir iaitu faktor undang-undang dan peraturan. Syarikat Bandelab tidak mengambil pekerja di bawah umur. Ini kerana mengambil pekerja di bawah umur melanggar etika standard sesebuah syarikat. Syarikat ini telah meletakkan harga standard mengikut kualiti produk yang dijual. Ia memberi maksud seperti menjual sesuatu barang yang murah dan tidak dijual dengan harga yang mahal. Syarikat ini juga perlu mendaftar dan untuk mendapatkan perlesenan perniagaan yang sah.
Sebagai kesimpulannya, tajuk di dalam bab 5 iaitu Evaluating a Company's External Environment memberi pendekatan terhadap strategic management yang sangat berkesan. Terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh syarikat dalam mengukuhkan kedudukan syarikat sebagai sebuah syarikat yang mampu untuk berdaya saing. Antaranya ialah melancarkan serangan strategi yang dapat membantu mengukuhkan kedudukan pasaran syarikat. Bandar-lab seharusnya bijak untuk memilih asas strategi berdaya saing seperti menawarkan produk berkualiti pada harga yang rendah, menjadi sebuah syarikat yang terkenal dan ada reputasi yang baik, serta mampu untuk bergerak maju dan membuahkan idea yang lebih baik daripada pesaing. Selain itu, syarikat juga harus mengenali pesaing mereka bagi memudahkan mengatur strategi yang baik. Serangan balas strategi membantu untuk mempertahankan kedudukan dan juga kelebihan untuk berdaya saing. Seterusnya, syarikat juga harus arif dengan waktu yang sesuai untuk melancarkan strategi. Ini bagi memastikan potensi kelebihan membuat pergerakan strategi memihak kepada syarikat. Ini juga untuk menilai potensi terhadap risiko kelebihan membuat langkah awal dengan tindakan melakukan langkah kemudian daripada pesaing. Strategi ini membantu untuk menganalisis sama ada perlu membuat langkah pertama ataupun tidak. Perancangan strategi yang baik akan dapat membantu syarikat dalam mengukuhkan kedudukan sebagai sebuah syarikat yang dapat dipertingkatkan dan bersaing dalam pasaran produk. Seterusnya ialah berkenaan dengan strategi untuk bersaing dalam pasaran antarabangsa. Pasaran antarabangsa yang juga dikenali sebagai pasaran luar atau perniagaan antarabangsa merupakan sebuah aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Rangka Diamond of National Competitive Advantage tersebut dapat digunakan untuk meramalkan dari negara mana kemungkinan besar pendatang asing datang, memutuskan pasaran asing mana yang akan dimasukkan dulu dan memilih lokasi negara terbaik untuk aktiviti rantaian nilai yang berbeza. 5 pilihan utama dalam pilihan strategik untuk memasuki pasaran antarabangsa ialah strategi ekspor, strategi perlesenan, strategi franchise, strategi subsidiari asing dan strategi perikatan dan usaha sama. 3 pendekatan utama ialah strategi global iaitu berfikir global dan bertindak global. Seterusnya ialah strategi transnasional iaitu berfikir global dan bertindak tempatan. Dan yang terakhir ialah strategi multidomestik iaitu berfikir tempatan dan bertindak tempatan. Okey, untuk company atau syarikat yang kumpulan kami pilih iaitu Bandar-lab Outlet. Bandar-lab Outlet merupakan kedai barangan bandar yang menjual produk yang bersifat antarabangsa iaitu menjual pakaian dari pelbagai negara seperti Taiwan, Singapura, Korea, China dan lain-lain. Strategi perlesenan dan strategi franchise amat sesuai untuk Bandar-lab Outlet jika ingin memasuki pasaran antarabangsa, memandangkan Bandar-lab Outlet berminat untuk membuka franchise kerana mereka belum memiliki sebarang franchise lagi di dalam maupun di luar negara. Pendekatan strategik bagi Bandar-lab Outlet pula ialah strategi transnasional iaitu berfikir global dan bertindak tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazmi. Saya akan bentangkan tajuk bab 10 iaitu membangun organisasi yang mampu melaksanakan strategi yang baik bagi company kami iaitu Bandar-lab Outlet. Saya akan terangkan sedikit tentang tajuk ini tersebut iaitu strategi besar dapat memimpin jalan menuju keberhasilan usaha kecil, tetapi perusahaan haruslah disusun sedemikian rupa untuk mendorong pelaksanaan strategik yang baik untuk mencapaikan hasil yang nyata. Okey, untuk mencapaikan company ini iaitu budaya syarikat mesti disemai dengan kemampuan menyesuaikan diri dan inovasi dan proses kerja disusun dengan menampung untuk perubahan operasi atau perubahan fokus. Saya akan membagikan beberapa strategi iaitu untuk company kami iaitu jadilah orang pertama yang menyesuaikan diri dengan objektif dan strategi yang baru dan secara aktif memotivasikan orang lain untuk masuk
dengan menggunakan dorongan peribadi. So, kita akan kemas kini mengenai kemajuan inisiatif strategik melalui buletin syarikat ataupun email untuk menunjukkan kepada kaki tangan anda kegembiraan dan komitmen terhadap pelaksanaan strategik. Seterusnya ialah mengikat sistem insentif dan ganjaran untuk tujuan strategik. Okey, ia dapat menggunakan pertandingan dan program perhargaan bagi untuk memotivasi pekerja mengenai objektif tertentu. So, mereka akan dapat membuat program inisiatif sementara mendorong pekerja untuk masuk dengan inisiatif strategi baru. Okey, seterusnya ialah gunalah alat pengusaha strategi seperti SWOT, iaitu ada 4: kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan analisis jurang untuk mengenai pasti bidang peningkatan potensi operasi sekurang-kurangnya sekali setahun. Ia akan memberi strategi ini kepada company kami, iaitu Bandelab Outlet. Terima kasih.